Tetapi dalam masa yang sama juga, habis cerita kat situ, langkah Dubai. Baik, kita masuk ke cerita langkah Dubai sekali lagi. Ada yang claim, terutama raja dekat London tu kan, yang even raja Malaysia pun tak nak mengaku dia saudara lah tuan-tuan. Raja kat Malaysia pun, yang saudara dia pun tak nak mengaku dia saudara. Dia sekarang ini sudah memegang 120 SD. Mana SD saya tadi? 120 orang telah menandatangani SD. Sekarang ini tengah tunggu bagi 3 nama dekat Perdana Menteri. Sekarang ini akan kepada Agong. Agong akan memilih salah seorang, akan bertukar kerajaan. Dia kata 120 orang ini. Dan ada yang kata dakwaan hari ini, Anwar nak jumpa dengan Hadi hari ini. Tujuan dia supaya memujuk Hadi, supaya janganlah pergi menyokong kerajaan yang lain, supaya dia kekal jadi Perdana Menteri. Masalahnya tak jumpa. Macam mana kata nak sokong? Itu persepsi dia. Now 120 dan sebagainya, adakah benar dakwaan tersebut is? Jawapan mudahnya tidak. Okay? Jawapan mudahnya tak benar. Tetapi saya nak ceritakan dekat mana asal usul cerita tersebut, siapa yang memulakan dan kenapa golongan ini bergaduh sesama sendiri sekarang ini. Now, having said all that, adakah kerajaan tidak akan tumbang? Tak, saya tak kata demikian. Saya tak kata demikian. Saya kata tuan-tuan, apa sahaja boleh berlaku dalam negara ini. Tetapi counter measures yang kita dah buat cukup untuk menghalang buat setakat ini. Namun begitu, syaitan, iblis, dia akan buat kerja syaitan dan iblis dia. Dajjal ni dia akan buat kerja Dajjal dia. So jangan risau, benda tu akan berlaku. Saya kata, jadi kerajaan ke, tumbang kerajaan ke, saya tak efek dengan benda tu. Kita lawan, tetap lawan tuan-tuan. Tetapi komen Haji Hadi, langkah Dubai, PAS dan PN tak perlu budaya shopping MP, kata Hadi. Presiden PAS, Hadi berkata, parti itu dan PN tidak mengamalkan budaya membeli ahli parlimen untuk mendukar kerajaan. Susulan dakwaan wujudnya langkah Dubai yang dikaitkan dengan gabungan itu. Abdul Hadi kata, PAS buat masa ini tetap bersedia dan berusaha menunggu perubahan kerajaan melalui proses demokrasi dan raja berperlembagaan. PAS dan rakan-rakan dalam PN memilih pendekatan mempertahankan kepercayaan rakyat secara langsung dan tidak langsung. Kami tidak perlu budaya shopping ahli parlimen dengan menggunakan duit dan banyak dan janji-janji, tetapi berpijak di bumi yang nyata mengamalkan politik demokrasi yang sebenar, katanya. PAS terus bersabar sejak ditubuhkan pada 51 dengan hanya satu kerusi diikuti pasang surut politik kerana gelombangnya dan terus istiqamah dalam keadaannya. Langkah Dubai mula diperkatakan setelah dibangkitkan oleh Ketua Pengarah JKOM Ismail Yusof minggu lalu yang didakwa melibatkan pemimpin PN yang berada di ibu kota Emirat Arab Bersatu UAE itu. Dia mendakwa satu pertemuan diadakan memberikan tugas khas kepada pegawai yang bertanggungjawab bagi mengenal pasti ahli-ahli parlimen yang berpotensi mengalih sokongan kepada pembangkang dengan menerima sogokan. PN dan beberapa ahli parlimen yang didakwa dekat dengan pembangkang juga menafikan mereka terlibat dalam gerakan tersebut. Namun Timbalan Perdana Menteri Abdul Ahmad Zahid berkata ia memang wujud dengan menyatakan dia menerima laporan perisikan mengenainya. Mengulas lanjut, Abdul Hadi juga ahli parlimen menyatakan persetujuan dengan pandangan wartawan Abdul Kadir Yassin bahawa gerakan itu mestinya datang dari pihak yang memiliki wang. Menurutnya lagi, pada masa ini kerajaanlah pihak menguasai wang dan mampu mempengaruhi golongan yang mencari segala projek, katanya. Menjawab persoalan tersebut, pada tahun 2020, Pakatan Harapan pun kerajaan. Tapi kenapa boleh tumbang juga? Pakatan Harapan pun ada wang. Tapi kenapa boleh tumbang juga? Dan yang menumbangnya salah satu adalah daripada PAS. Dan pada waktu itu, bila Haji Hadi kata, kami tak shopping. Tapi, lupakah beliau bahawa ada di kalangan ahli parlimen dijanjikan duit, dijanjikan pangkat, dijanjikan kedudukan, diugut kalau sekiranya tidak menyokong, maka apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku, tuan-tuan? Akan berlaku keadaan di mana mereka akan didakwa. Itu yang akan didakwa. Bila tak didakwa ni tuan-tuan, kita kata mereka akhirnya terpaksa berpindah. Ada beberapa ahli parlimen PKR sendiri yang terpaksa berpindah kerana takut nak didakwa dan sekarang ni tak bertanding lagi. Dan untuk nak alihkan, so sekarang ni apa dia orang buat ni? Dia orang nak alihkan. Memang kejadian itu, langkah itu berlaku, rancangan itu berlaku, cuma langkah itu tak ada. Penipuan yang dibuat oleh cyber trooper mereka. Kerana apa? Asalnya memang ada pembelian itu nak dibuat. Tetapi telah disekat last minute disebabkan oleh langkah ilham, saya panggil. Langkah ilham, tuan-tuan. So, apa yang berlaku?
Hadi sendiri akhirnya hari ini mengatakan tak, dia tak terlibat langsung sebab tak berjaya. Kalau berjaya, dia akan kata dialah antara pencetus. Kan? Dialah antara pencetus. Contohnya pada tahun Oktober 2022, tuan-tuan. Sekarang ni sebab tak berjaya. Kalau berjaya, dialah yang terpaling hero. Sebab tak berjaya ni, dia kata, tak ada, PAS tak terlibat. Kan kita tak tahu mana. Kita bukannya nak pergi shopping. Tapi tuan-tuan ingat tak pada November 2022, Hadi mengaku gerakan Sheraton. Mengaku gerakkan langkah Sheraton, calon Muhyiddin sebagai PM. Dia mengaku bahawa dialah yang menggerakkan langkah Sheraton tersebut. Itu klaim Hadi. Dan untuk divertkan isu ini, apa kata Tun Mahathir? Anwar, pakar kerajaan pintu belakang, Dr. M nafi langkah Dubai. Bekas Perdana Menteri Anwar Ibrahim menafikan dia terlibat dalam langkah Dubai, mendakwa dia sudah lama tidak berkunjung ke ibu kota Emirat Arab Bersatu. Mahathir turut menyerang Perdana Menteri dengan mendakwa Anwar adalah pakar dalam gerakan pintu belakang. Saya pasti ramai masih ingat langkah 16 September menubuhkan backdoor government. Selain itu, ada juga langkah kerajaan untuk naikkan isteri untuk jadi Menteri Besar Selangor. Ada juga langkah yang bersandar I have the numbers dan juga langkah strong, formidable and convincing majority. Semua adalah langkah untuk mengambil alih kerajaan secara pintu belakang, katanya. Yang pertama, langkah Kajang tak pintu belakang pun. Langkah Kajang, kita minta Menteri Besar letak jawatan dan dia adalah Menteri Besar di dalam parti kita sendiri. Bukan perkara pelik berlaku pun. Di Perak berlaku. Di dalam kerajaan bersatu itu sendiri, UMNO minta letak jawatan disebabkan hilang kepercayaan. It's nothing, bukan benda yang pelik. Malah di Sarawak pun pernah berlaku. Kalong Ningkan pernah diminta step down. It is nothing new. Dia bukannya berlaku sebagaimana yang berlaku dengan Sheraton. Itu pintu belakang, tuan-tuan. Kemudian dia kata ada strong formidable number. Pada masa itu kerajaannya adalah Pakatan Harapan. Dia sendiri ada dalam tu yang nak tukar kerajaan pada waktu itu. Dia dah lupa ke? Dia dah lupa ke dia yang buat statement kata kita akan bentuk kerajaan pada waktu itu? Dia dah lupa ke? Atau dia buat lupa? Yelah, kami tahulah kami ni Melayu mudah lupa. Dia bukan Melayu. Anak-anak dia Melayu, tapi dia bukan Melayu. Saya nak betulkan sikit takut nanti Datuk Mukhris terasa hati dengan saya. Anak-anak Tun Mahathir Melayu. Dia bukan Melayu. Tapi dia dah mengamalkan cara Melayu, dia Melayu lah. Kita terima berdasarkan perlembagaan. Berdasarkan keturunan, bukan. Berdasarkan perlembagaan, ya. Poinnya dekat sini adalah langkah yang kita kata, yang dia kata berlaku itu, kan, tidak berlaku dan sebagainya, itu adalah satu penipuan, ini tak betul, ini dan sebagainya. Tuan-tuan, itu diversion taktik. Itu kaedah dia nak divertkan. Apa yang sebenarnya berlaku? Now, apa yang sebenarnya berlaku? Untuk komen ini Datuk Seri Anwar, dia kata dia doa Dr. M sihat je. Malah dia nak komen. Sebab apa? Dia tahu langkah Dubai ni sebenarnya tak betul. Memang tak ada. Tetapi langkau Dubai itu ada. Cakap tak serupa bikin. Baik. Now, hari ni, habis pasik. Bukan parsik. Pasik. Betul, pasik. Hari ni, tuan-tuan, Perdana Menteri kita, habislah cerita pasik tu lah, tapi kita teruskan hashtag pasik tu. Sekali lagi telah menunjukkan satu akhlak seorang Muslim yang sangat baik. Akhlak seorang kawan dan sahabat yang sangat baik. Orang maki dia, orang kata dia macam-macam, orang hina dia. Tapi hari ini dia dengar bahawa Tuan Guru Haji Hadi telah ke IJN buat dialisis, PMX pergi melawat. Anwar ke IJN tapi tak dapat jumpa Hadi. Sejurus telah menunaikan solat Jumaat
Datuk Seri Anwar Ibrahim bergegas ke IJN untuk menziarahi Presiden Tan Sri Hadi Awang dan rakan sarjana British Profesor Zaiduddin Sardar yang menerima rawatan di situ. Bagaimanapun, Perdana Menteri berkata beliau tidak sempat bertemu dengan Abdul Hadi kerana ahli Parlimen Marang itu sedang menerima rawatan dialisis setelah menjalani beberapa prosedur kesihatan. Keadaan Abdul Hadi saya dapat tahu daripada doktor, stabil. Hari ini beliau dialisis, manakala Zaiduddin sedang tunggu untuk ambil keputusan prosedur berikutnya. Kita doakan mudah-mudahan mereka sihat walafiat, pulih dan dapat jalankan tugas seperti biasa, katanya. Abdul Hadi berada di IJN untuk pemeriksaan jantung sejak 1 Januari lepas. Ya. Untuk makluman tuan-tuan, PMX dan juga Haji Hadi adalah sebaya. Kan? Adalah sebaya. Okay. So, dalam masa yang sama juga tuan-tuan, jaga kesihatan kita. Ya, untuk makluman, apa orang kata, pemergian seorang lagi seniman, Hamdan Senario. Saya biasa follow TikTok live dia juga, Hamdan Senario ni. Ada juga tengok TikTok live dia. Hari ini telah meninggal dunia setelah ditidurkan. So jaga kesihatan, jaga keselamatan, terutama sekarang ni dalam keadaan COVID dan sebagainya. Kalau tuan-tuan tak sihat, jangan keluar. Itu pesanan saya lah, pesanan penaja. Dalam masa yang sama, Haji Hadi ni, kita doakan yang baik-baik lah tuan-tuan. Kita bukan macam walaun. Berdoakan supaya mati cepat, kalau boleh pergi mampus, kalau boleh apa orang kata, tarik nyawa dengan penuh, dengan apa orang kata, dengan sentap yang paling menyiksakan. Kita bukan macam tu. Kalau boleh biar nyawa tergantung di kerongkongan. Kita bukan macam Allah. Semoga dipermudahkan urusan beliau. Dan kalau sekiranya ada kebaikan, maka kita doakanlah atas kebaikan tersebut. Kita boleh menggunakan apa orang kata, tawassul atas amal baik dia untuk kesembuhan beliau. Dan saya sarankan juga, kalau beliau dalam keadaan apa orang kata, dalam keadaan nazak tu, kalau ini bukan kalau dia nazak, kalau nazak, bukan dia saja, sesiapa pun kita bacakanlah Yasin. Yasin ni jangan ingat untuk orang mati. Yasin ni sebenarnya untuk orang yang sakit ataupun untuk orang yang nazak. Itu sebenarnya. Orang mati boleh jugalah. Itu ada perbezaan pandangan pendapat.